سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena izin limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi menerima cahaya iman dan Islam, nikmat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu nikmat yang mana diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya kepada hamba-hambanya yang terpilih. Dan Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang terpilih ini dengan agama. Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang terpilih ini dengan agama. Mudah-mudahan agama yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berkekalan sehinggalah kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah pesanan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan illa wa antum muslimun, melainkan kamu dalam keadaan Islam. Maka ini adalah nikmat yang besar, nikmat yang kita perlu pertahankan, dan nikmat yang perlu kita hargai keberadaan kewujudannya dalam diri kita. Mudah-mudahan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Allah senantiasa berpanjangan memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita untuk menghadapi hari-hari yang mendatang dalam kehidupan kita. Kita sebut bekal itu kerana itulah perbekalan kepada kisah-kisah yang telah kita baca sebelum daripada ini. Sebelum daripada ini kita telah bertemu dan berbincang berkenaan dengan perkara-perkara yang berlaku selepas daripada kematian. Bermula dengan bagaimana malaikat mencabut nyawa, kemudian disambut oleh malaikat rahmat atau malaikat azab, kemudian berada di alam barzakh di dalam kubur, kemudian dibangkitkan pada hari akhirat, kemudian berada di padang mahsyar, kemudian melalui timbangan mizan, dan bersamanya diberikan kitab-kitab catatan amalan, kemudian menuju kepada sirat fitian as-sirat yang mana berada di atas neraka jahanam, yang mana setiap daripada manusia melaluinya. Kisah-kisah yang telah kita baca ini menuntut daripada kita satu perbekalan yang cukup untuk menyelamatkan kita daripada fitnah-fitnah yang akan berlaku di akhir zaman dan juga di hayat kita yang selepas daripada ini. Wa tazawwadu, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekalan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita buat dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat, apa yang kita lakukan ialah mencari perbekalan yang secukupnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Mencari perbekalan secukupnya dan sebaiknya untuk menghadapi hari-hari yang telah dinyatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Al-Quran kan. Maka perbincangan kita pada malam ini masih lagi dalam soal tersebut, untuk memahami hakikat peristiwa yang nak berlaku di alam akhirat, dan memahami juga keperluan kita kepada sesuatu yang dinamakan pahala, yang dinamakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbekalan dan keperluan, kehendak kita yang paling utama dalam dunia.
seorang yang mana melihat kepentingan hidupnya adalah perkara dalam soal bagaimana dia nak mendapatkan nikmat dunia, dan wasilah atau alat nak mendapatkan nikmat itu ialah dengan duit, maka dia bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang dinamakan duit. Keluar selepas subuh, balik hampir maghrib, tiap-tiap hari Isnin sampai Jumaat. Kenapa? Kerana mereka tahu kepentingan dia. Kalau tak ada duit, payah nak hidup. Berkata boleh hidup, payah nak hidup. Tambah-tambah pula duduk di satu tempat yang mana tempat bercucuk tanam, nak cari makan dengan sendiri tak ada. Kalau duduk rumah flat contohnya, nak tanam pokok tak boleh, nak tanam sayur tak boleh, nak tangkap ikan pun tak boleh. Apa nak buat? Tak ada. Wasilah dia, alat dia semata-mata dengan duit yang dia ada. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala merahmatinya, maka dia dapat. Jadi bersungguhlah dia untuk mencari sesuatu yang menjadi wasilah, alat dia mendapatkan nikmat yang dia cari. Dan kalau itulah matlamat yang utama dalam hidupnya, maka kita lihat manusia berbondong-bondong mencari sesuatu yang dinamakan uang. Tetapi manusia yang memahami hakikat kehidupan yang sebenar, dia tahu yang paling penting dalam hidup ialah bekalan takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka kita mencari sesuatu yang banyak yang memberi manfaat kepada kita di dunia dan akhirat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, menambahkan lagi keyakinan kita soal hari akhirat ialah apa yang dinyatakan dalam kitab 200 soal jawab dalam akidah Islam yang kita dah baca berkaitan dengan hari akhirat ini. Yang kita nak baca pada malam ini ialah berkenaan dengan al-qisas. Soal al-qisas, tuntut balas di hari akhirat. Tuntut balas di hari akhirat. Dan ini adalah satu nikmat peluang yang besar, yang mana setiap manusia secara fitrahnya menginginkan perkara tersebut. Yang kita dah nyatakan dalam soal keimanan dengan hari akhirat, manusia secara fitrahnya beriman dengan kewujudan hari akhirat apabila dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Bila adanya satu kuasa yang maha adil, maka mesti ada mahkamah yang paling adil memutuskan antara manusia. Bila seorang beriman dengan kewujudan Tuhan, beriman dengan kewujudan Allah, dan mengakui bahawa Allah itu Tuhan yang maha adil, maka serentak dengan keimanan tersebut, mesti kita yang meyakini bahawa keadilan akan tertegak dengan adanya Tuhan yang maha adil. Bila kita tak nampak keadilan itu berlaku di dunia, macam mana seorang yang dizalimi sampai akhir hayatnya dia dizalimi, dia mati, orang yang menzaliminya hidup bahagia. Keyakinan kita dengan Allah yang maha adil, bahawa keadilan akan tertegak. Tiba-tiba zaman dunia kita lihat dunia itu tak adil, maka mesti ada satu saat, satu tempat Allah mengadili manusia dengan seadil-adil, kerana dia adalah Tuhan yang maha adil. Maka fitrah manusia selepas beriman dengan Allah yang maha adil, maka mereka mengakui atau meyakini kewujudan satu hari yang diadili manusia dengan hukuman seadil-adil. Maka dalam banyak-banyak kejadian hari akhirat, ada satu peristiwa, satu peringkat yang dinamakan sebagai al-qisas. Bunuh balas ke, tuntut balas ke, apa nak balas, maka ada pada hari akhirat.
Ma dalilul qisas minal kitab? Apa dalil adanya qisas pada hari akhir dari dalam Al-Quran? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 40. Qala Allah taala, inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi mithqala habbah. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi atau menganiaya seseorang walaupun sebesar zarah. Allah Tuhan yang Maha Adil. Allah tidak menzalimi manusia walau sebesar zarah. Keadilan pasti tertegak dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kata cari manusia mengadili kita, manusia ini ada banyak faktor. Boleh jadi dia mengadili antara dua orang yang mana dia cenderung kepada salah seorang daripadanya, maka tak akan berlaku adil. Sehingga Nabi SAW, antara pesanan Nabi kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, antara pesanan Nabi kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, jangan kamu mengadili antara dua orang. Pasal apa? Abu Dzar itu sifat dia lemah. Sifat dia lemah dalam bab. Maka Nabi SAW, kerana kasihnya baginda kepada Abu Dzar, Nabi pesan, jangan kamu mengadili antara. Sebab nak berlaku adil ni payah. Sehingga kalau ada dua orang isteri, apa kata Allah? Nabi sendiri pun minta, ya Allah, aku janganlah ambil hak benda yang aku tak mampu. Janganlah kiranya kamu hukum aku di atas perkara yang aku tak mampu. Pasal apa? Bila ada dua isteri atau banyak isteri, Nabi SAW, hati dia cenderung kepada yang seorang lebih daripada orang lain, itu di luar kemampuan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Kamu sekali-kali tidak akan mampu mengadili antara wanita-wanita walau harastum. Kamu setara mana pun hati manusia ni, sifat manusia ni tak boleh nak macam timbangan, tak berat, tak ringan, sikit pun tidak. Ayo. Cuma Allah Ta'ala kata, fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Jangan kamu cenderung kepada salah seorang kecenderungan yang sepenuhnya. Fatadharuha kal mu'allaqah. Jadi sehingga sebahagian yang lain kamu tinggal seperti orang yang tergantung, tak ada. Jadi dalam soal adil, manusia payah nak buat. Bukan tak ada imam adil, bukan tak ada, cuma payah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala sebut, inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak menzalimi seseorang walau sebesar zarah. Apa yang menjadi hak kita mesti jadi hak kita bila berada dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azim. Dan jika ada kebaikan sebesar zarah, nescaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan dari sisinya pahala yang besar. Memberikan dari sisinya pahala yang besar. Sebab tu bila kita nak kepada keadilan sebenar, serahkan urusan kita kepada Allah. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dialah sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik penolong. Mungkin keadilan itu tidak berlaku hari, esok, lusa dan sebagainya, tetapi keyakinan kita kepada Allah, walau apa juga yang berlaku pada diri kita, Allah tidak akan menzalimi mana-mana makhluk. Baik, itu
dalil yang pertama secara umum. Maksudnya, apa juga yang akan berlaku dalam hidup kita di akhirat kelak, berada di hadapan Allah, Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarah. Apa yang menjadi hak tuntutan dia, maka dia akan dapat balik. Al-qisas, kalau tidak berlaku kisas di dunia, maka berlaku kisas di akhirat. Jadi kisas ni ialah tuntut balas. Yang kita tahu, kisas pada hari ini itu hukum pancung lah, hukum kisas. Hukum kisas, hukum pancung. Sebahagian daripada undang-undang Islam, dia ada hudud, dia ada kisas, dia ada ta'zir. Hukum hudud, hak Allah SWT. Hukum kisas, hak Allah dan hak manusia. Hukum ta'zir, hak manusia sepenuhnya. Itu Allah Subhanahu Wa Taala dah gesek. Hukum kisas, hukum hudud, hak Allah. Potong tangan, mutlak hak Allah. Bila dah angkat, cukup syarat, cukup bilangan, cukup apa, kena potong, tak ada yang kedua. Itu hak Allah. Bila seorang berzina, Allah Taala dah tetapkan dalam Al-Quran, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jaldah. Bila seorang berzina, lelaki perempuan, sebab setiap orang 100 sebab. Itu hak Allah. Kita tak boleh nak ubah, kita tak boleh nak buat apa. Tak apalah, aku pejam mata lelaki kamu, tak boleh. Sebagaimana Nabi SAW, bila seorang dihadapkan kepadanya kesalahan mencuri dan sabit kesalahan, dipotong tangan. Nabi ini surah wajah dia, tak nak melakukan hukuman, tapi apabila diangkat kepada seorang pemimpin, hukuman wajib dilaksanakan. Cuma kalau nak maaf, jangan angkat kepada pemimpin. Maafkan dia, lepaskan. Tapi bila diangkat, tak ada jalan yang kedua. Tak ada nak maaf, bila atas, itu hudud. Qisas, hak kongsi antara Allah dan manusia. Bila Allah Ta'ala kata qisas, kena hukum bunuh balas. Dia pancung seseorang, maka orang yang memancung atau orang membunuh kena hukum qisas, kena hukum bunuh balas. Tetapi Allah bagi juga ruang untuk manusia memaafkannya. Jadi ada ruang antara manusia dengan undang-undang Allah. Yang ketiga ialah ta'zir. Ta'zir adalah hukum undang-undang yang Allah Ta'ala suruh kepada manusia. Hukum hakim tak bayar, tak boleh Quran sebut juga hukum tu lah. Hukum apa? Langgar lampu isyarat mega. Hukum apa? Banyak undang-undang sekolah, pakai uniform tak pakai uniform, tu semua ta'zir, suruh pada manusia. Selain daripada hudud, selain daripada qisas, suruh kepada manusia undang-undang ta'zir. Jadi qisas adalah tuntut balas. Apa yang kena pada kita, kita nak ambil balik daripada orang yang menzalimi kita. Itu qisas. Sebagaimana seorang dibunuh, maka nyawa dia dicabut, hukuman kepada pembunuh, nyawa dia juga dicabut. Itu maksud qisas. Dan qisas ni boleh berlaku pada hukuman bunuh, boleh juga berlaku pada hukuman atau kecederaan selain bunuh. Contoh, dia potong tangan seseorang, maka dia boleh minta hakim supaya potong juga tangan kawan. Qisas berkait dengan kecederaan. Kalau dia cabut pula telinga, tercabut, dia boleh minta kepada hakim cabut telinga dia. Kalau dia tumbuk seseorang, tercabut patah gigi 2 butuh, maka dia boleh minta hakim cabut gigi kawan tu 2 butuh. Baik, jadi hatta ulama banyak bincang, kalau kalau patah gigi ni, patah gigi separuh pun, ada pandangan ulama ambil kikir tu asah gigi dia sampai separuh. Masa apa? Qisas. Sebagaimana dia tumbuk tak ada bius, kikir pun tak ada bius. Cara doktor gigi sini gelepar kalau dia kikir gigi tak ada bius. Tapi itulah qisas. Maka pada hari akhirat, sekecil mana kezaliman manusia kepada yang lain, maka akan diadakan hukuman qisas. Baik.
Dalil yang kedua daripada Al-Quran berkenaan dengan perkara ini. Wa qala Allah Ta'ala al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm inna Allah sari'ul hisab. Wa anzirhum yawmal azifati idhil qulubu ladal hanajiri kadhimin ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta' ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur wallahu yaqdi bil haqq walladhina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai' innallaha huwas sami'ul basir. Innallaha huwas sami'ul basir. Surah Ghafir ayat 17 hingga 20. Surah Ghafir ayat 17 hingga 20. Maksudnya al-yawma tujza, pada hari ini, yaitu pada hari akhirat, tujza kullu nafsin bima kasabat, tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakan. La zulma al-yawm, tidak ada kezaliman pada hari ini. Maksud keadilan Allah, tidak akan ada kezaliman pada hari akhirat. Innallaha sari'ul hisab, dan Allah amat cepat hisabnya, perhitungannya. Wa anzirhum yawmal azifah, dan berikanlah peringatan kepada mereka dengan hari yang dekat, yaitu hari kiamat itu. Idzil qulubu ladal hanajir kadhimin, ketika mana hati itu menyesak di hanajir, kerongkongan, seolah-olah hati itu duduk dalam kerongkong kita. Orang kata tercampur hati, seolah-olah begitu. Allah Subhanahu Wa Taala gunakan ayat hari akhirat, idzil qulubu ladal hanajir kadhimin, seolah-olah hati itu menyesak sampai di kerongkong, menahan ketakutan, menahan kesedihan. Kadhimin, menahan sesuatu, menahan ketakutan, menahan kesedihan, menahan kegerunan pada hari akhirat. Idzil qulubu ladal hanajir kadhimin. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Orang-orang yang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Dan Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Dan Allah menghukum dengan keadilan. Dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tiada dapat menghukum dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Masih lagi perkara yang sama yang Allah Ta'ala nyatakan dalam ayat ini tentang keadilan yang mutlak yang akan berlaku pada hari akhirat. Jadi macam mana kita nak kaitkan dengan qisas yang kita kata tadi, tuntut balas? Al-qisas pada hari akhirat. Cuma al-qisas tu dia tak berlaku dalam soal, dalam sebagaimana kita kata dia tak berhajat kepada nak hukum balik orang tu, kecuali kalau binatang. Soal binatang memang saya sebut dalam hadis, diberi kepada binatang yang tak ada tanduk, diletakkan tanduk, dan yang ada tanduk di dunia dicabut tanduk. Maka berlaku sebagaimana yang berlaku di dunia, tapi pihak yang berbeza. Yang menanduk akhirnya ditanduk, yang ditanduk menjadi yang menanduk. Itu pada binatang. Tapi pada manusia, keadilan yang mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada berlaku qisas. Tapi qisas bagaimana? Qisas bagaimana?
disebut dalam hadis muflis, macam mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan atau mengadili orang yang menzalimi. Yang ni kata dia menyakiti saya, yang ni kata dia menumpahkan darah saya, yang ni kata dia pukul saya, maka diambil pahala dan digadaikan dosa. Itu kisah yang berlaku. Kita pada hari akhirat besok, yang kita nak keadilan yang mutlak. Soal dia nak jadi apa lepas daripada itu. Baik. Dalam surah Az-Zumar ayat 69, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qudiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamun." Dan diberi keputusan antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dirugikan. Sedang mereka tidak dirugikan. Baik. Itu dalil daripada Al-Quran berkaitan dengan qisas, itu pembalasan antara makhluk. Apakah dalil dan sifatnya dalam As-Sunnah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Terdapat banyak hadis Nabi berkenaan dengan perkara. Antara yang disebut dalam kitab kita ini ialah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Kata Nabi, "Awwalu ma yuqda bainan nasi fid dima." Perkara pertama yang dihukumkan antara manusia adalah berkenaan dengan darah. Berkenaan dengan darah. Soal darah itu. Soal darah. Dia bunuh orang, dia sakiti orang, soal darah, maka itu yang pertama diadili antara manusia. Maka berlaku qisas, berlaku tuntut balas. Bila sebut dima, berlaku tuntut balas antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan manusia. Bahkan bukan sekadar manusia dengan manusia. Kalau manusia buat zalim dengan binatang, contoh, kita kata keadilan Allah ni sangat-sangat luas. Tiba-tiba manusia buat zalim kepada binatang. Kucing hari ni dia sepak, kucing hari ni dia aniaya kucing tersebut. Ada kisah macam mana? Kalau binatang buat jahat pada manusia, manusia dengan manusia faham. Binatang buat jahat kepada manusia, binatang faham manusia. Buaya faham manusia. Nak tutup balas, waktu masalahnya dia tetap mukallaf. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pahala begitu ya. Tapi masalahnya bila manusia buat zalim kepada binatang, apakah ada balasan qisas antara manusia dengan binatang? Ada. Pasal qisas ni antara makhluk. Setiap makhluk Allah, maka dia berhak mendapat keadilan. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut adanya seorang perempuan yang masuk ke dalam neraka disebabkan seekor kucing yang dia kurung. Tidaklah dia membiarkan, tidaklah dia memberi makan, dan tidaklah juga dia membiarkan kucing tersebut mencari makanan sendiri. Maksudnya berlaku antara manusia dengan binatang. Bukan sekadar manusia dengan manusia, manusia dengan binatang pun Allah Ta'ala kira akhirat besok. Kita dah zalim pada binatang, ada benda dia makhluk Allah, dia juga berhak mendapat keadilan Allah sebab dia makhluk Allah. Sekiranya tidak dibuat dengan hak Allah, maka manusia menzalimi binatang. Nak sembelih, kita dekat raya korban, nak sembelih binatang, Allah Akbar, dia sembelih lah, mana pasal apa? Nanti zalim akhirat besok, binatang pula sembelih aku tu macam mana? Tak, teruklah kita. Dah, itu kita menyembelih dengan hak Allah.
Menyembelih dengan hak Allah lain. Tapi kalau menzalimi binatang tanpa hak, itu yang Allah Ta'ala bikin kezaliman, menzalimi binatang. Dalam satu hadis, satu hari Nabi sallallahu seorang lelaki, dia nak sembelih kambing. Dia tarik dengan tarik kasar. Kemudian kebetulan kambing dia lagi sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngadu kambing ni pada Nabi. Jadi bila tuan dia mari, Nabi kata kepada tuan dia, tariklah dia ke tempat sembelihan dengan elok. Dan kamu wahai kambing, dia kata, ikutlah ketentuan Allah. Seolah-olah yang orang sembelih itu tidak zalim, cuma dia buat dengan ketentuan dan hak Allah. Tapi kalau dia menzalimi binatang, itu cerita lain. Itu memang ada hukuman qisas. Jadi kita kena ingat, binatang ni kalau nak bunuh dia untuk makan, ada hak Allah Ta'ala benar kepada kita. Tapi kalau setakat nak, sebab tu Nabi SAW tidak membenarkan satu binatang itu dijadikan sasaran pemanah. Letak lembu hidup, kita tes ni, lembu hidup tu kita buat jadikan dia sasaran memanah. Atau pelatin tembok, ada lembu tu, kita belat. Sedangkan lembu tu kita dah tangkap dah, boleh sembelih. Melainkan kalau nak juga, sembelih dulu, kemudian baru letak yang mati tu, kemudian tembok. Tak apa. Kalau nak tembok hak liar, memang tak boleh tangkap. Itu lain cerita. Macam bismillah kan, tembok lah, burung ke apa. Tapi ni yang dah ada. Bila dah tangkap, kita tak sembelih, tapi kita bunuh dengan cara zalim, maka itu dikira satu kezaliman. Kalau nak buat juga, sembelih dulu. Sembelih dia, biar dia mati. Tak kamu nak buat apa, lepas dia mati, sila. Nak apa, kau nak potong kaki, kau nak potong perut, kau dah sembelih, tak apalah. Tapi kalau dia tak mati lagi, kamu nak lapor dah, itu zalim. Maka kezaliman itu ada hukuman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam setengah-setengah manusia, atau kalau kita biasa ikan, ada yang payah mati, kita ada ikan ini payah mati. Kita yang kata payah mati, ketuk dengan lesung, pecah pal-pal ikan ini. Dan orang lain mati kecil itu, orang panggil patah tekuk dia, patah mati kecil. Kita tahu. Ramai-ramai saya dulu lah, ketuk kepala kaki, ketuk kepala, tak mati lagi, gerak. Potong buruk dia gerak lagi. Sebenarnya ambil kepala ada pas, patah kita mati dia. Saya tengok berjual apa orang, saya tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, tak ada masalah mungkin. Masa kita jahil, sebahagian tempat tu ada makanan tu dia suka makan hidup. Suka makan hidup. Ikan tu letak sos tu, nyawa-nyawa ikan. Ambil ikan hidup, letak dalam kuali, masak separuh masak, ikan tak sempat mati. Nyawa-nyawa ikan tu kena hidang. Ada juga yang mati. Itu zalim. Zalim kepada binatang, maka ada hukuman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Awal ma yuqda bainan nas fid dima. Di kalangan manusia, kalau pertama sekali akan dibicarakan ialah dalam soal ad-dima, dalam soal darah. Baik. Kemudian dalam satu hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Man kanat 'indahu mazlimatun li akhihi falyatahallalhu minha fa innahu laysa thamma dinarun wala dirhamun min qabli an yu'khadha li akhihi min hasanati fa in lam yakul lahu hasanat ukhidha min sayyiati akhihi fa turihat alayhi." Sebab tu kita kata, apa yang berlaku dalam akhirat besok bukanlah qisas dalam erti kata dia minta kita ni dilakukan perkara yang sama. Ya Allah, dia dunia dulu, dia potong tangan aku.
Aku mati tak sempat tuntut di mahkamah. Ya Allah, dia dulu bunuh aku sampai mati aku. Dia potong-potong pula. Kerat berapa? Kerat 18 ke kerat 16 ke? Ya. Jadi macam ayam pula. Dia potong 12, potong 18. Tapi ada manusia, Allah Akbar, zalim, hati lebih daripada hati binatang. Wa idzal mawudatu su'ilat, bila mak dia kan, bila ya Allah, mak aku campur aku tak ada dosa apa, mak campur daripada tingkat jatuh bau beranak dalam tanah semua, daripada tingkat 3 rumah flat campur melalui tingkat jatuh dalam longkang, mati budak tu. Baru dia dah sebulan lepas belah-belah dekat sini juga lah. Dekat sini tu kat KL lah, dekat Sungai Buloh ni, campur daripada tingkat jatuh longkang, mati budak, baru lahir. Allah Akbar. Apakah akhirat besok dia kata, ya Allah, aku nak campur balik mak aku? Apakah hukuman kisah pada hari akhirat sama dengan kisah dunia? Sama dengan kisah dunia. Yang berlaku di hari akhirat tidak. Yang kita dah sebut tadi. Dalam hadis yang baru kita baca, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mempunyai kezaliman terhadap saudaranya, maka hendaklah dia meminta maaf darinya pada hari ini. Sesungguhnya pada hari itu nanti tiada dinar maupun dirham. Sebaliknya pahala kebaikannya akan diberikan kepada saudaranya. Sekiranya dia tidak mempunyai pahala kebaikan, maka akan diambil dosa keburukan saudaranya dan dilemparkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Sebab tu kita kata kisah yang berlaku di alam akhirat, walaupun namanya kisah, dia bukan seperti kisah di alam dunia. Kisah alam dunia kita tuntut balas macam mana kesalahan. Tapi akhirat besok kita tak ada kepentingan nak tengok dia cacat, tak ada. Kita tak ada kepentingan, ya Allah, dia dulu bunuh aku, hari ni nak bunuh dia sekali lagi. Tak ada rasa manusia ni mati sekali. Nah, manusia mati sekali, nak hukum bunuh apa? Kalau dia dah mati dah. Kalau potong leher dia pun tak mati juga, tak ada guna juga. Yang berlaku ia ambil pahala dia. Tak ambil dinar, tak ada dirham, ambil pahala dia. Pasal itulah saham yang dia ada pada hari akhir. Tapi kalau orang yang maaf, selesai. Sebab tu Nabi kata, فَلْيَتَحَلَّلْ الْيَوْمِ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا. Siapa yang ada kezaliman hadap saudaranya, minta maaf hari ini. Hari ini minta maaf. Pasal bila minta maaf hari ini, akhirat besok tak ada kisah. Selesai. Sebab tu bila orang tanya, orang yang tidak diadili, tidak dikenakan hukuman qisas di dunia, tapi tidak kena tu sebab Tuhan dia maaf, apakah dia akan kena di hari akhirat qisas? Tak. Pasal dalil ini jelas kepada kita, walaupun dia tidak dihukum balas, kemaafan itu sudah cukup untuk membebaskan dia daripada kezaliman, walaupun dia tidak dihukum balas. Sebab itu kuasa maaf dalam Islam ini besar. Kisah tidak berlaku bila berhadapan dengan maaf. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Faman 'ufiya lahu min akhihi fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Wa man 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Itu adalah takhfif daripada Tuhan kamu dan juga rahmat daripada Tuhan kamu. Soal kemaafan adalah soal besar dalam agama. Sebab itu undang-undang Islam, bila soal undang-undang Islam, untuk bincang soal melaksanakan undang-undang Islam,
Tiba-tiba Sultan Brunei keluarkan titah nak suruh buat hudud di negara Brunei. Allah Akbar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi taufik dan kemudahan padanya untuk melaksanakan di negara Brunei. Nah, Brunei isytihar bila suruh buat, dia kata siapa kita nak berbandingkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak ada jalan melainkan menerima undang-undang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Soal undang-undang Islam, orang takut soal undang-undang Islam dan sebagainya. Dalam soal undang-undang Islam, Allah Ta'ala sebut dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Adanya ruang kemaafan yang besar. Sebab tu undang-undang Islam ni bukan nak menghukum, tetapi nak menginsafkan manusia. Nak menginsafkan manusia. Menghukum itu kalau manusia degil. Habis tak ada. Dia pun tidak ada belas kasihan, ataupun yang dia buat tu sama mereka. Ahli keluarga dia ni tak nak maaf, maka masa tu baru buat. Tapi kalau ada ruang kemaafan, dia akan lepaskan. Sebab tu kita kata Nabi tadi bila potong tangan orang yang pertama sekali dipotong dalam sejarah tu, hudud, wajah Nabi itu suram. Nabi tak nak melakukan undang-undang qisas. Bukan sebab Nabi tak nak melaksanakan undang-undang, tapi Nabi kata kalau alangkah baiknya kalau kamu maafkan dia, tak perlu potong tangan. Ruang kemaafan besar. Kalau pergi kita tengok YouTube, kalau tengok YouTube hari ni, tengok tentang hukuman pancung. Waktu pancung tu, waris si mati tu akan ada. Waktu agak pedang tu tanya lagi, maaf ke tidak? Maaf ke tidak? Sampai saat akhir tanya, maaf ke tidak? Kalau tidak, apa? Kalau agak pedang begini dah, agak pedang keluar dah pedang daripada sarung dia, letak begini atas kepala tu. Kalau dia tanya, maaf ke tidak? Tuhan kata maaf. Selesai bicara sebelum daripada hilang semua. Kuasa kemaafan dalam undang-undang Islam itu besar. Sebab tu undang-undang Islam membawa rahmat, membawa kasih sayang di antara manusia. Qisas bukan nak tutup balas saja, tapi nak kepada rahmat berlaku dalam masyarakat. Bila dia maaf, orang itu Allah. Contoh bayang kita, orang itu tangan ikat belakang, kepala tunduk di tanah, kepala tunduk di tanah, pedang atas kepala. Saat tu kita kata tak ada benda lain kita fikir melainkan nak meninggalkan dunia. Tiba-tiba Allah Ta'ala letak dalam hati waris mati kemaafan. Maaf kita, dialah orang yang paling banyak sekali jasa daripada kita. Cuma kalau tua dia maaf kawan dia tak insaf juga, akhir biasa kita lain pula. Nah, soal insaf, soal taubat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Soal maaf itu hak manusia, Allah Ta'ala bagi. Baik. Jadi فَلْيَتَحَلَّلْ Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Baik, kembali kepada soal qisas yang kita bincangkan pada hari akhirat. Jadi apa yang berlaku pada hari akhirat, qisas dalam bentuk diambil pahala kemudian diserahkan kepada yang dizalimi. Bila tak ada pahala, diambil dosa orang yang dizalimi kemudian dikembalikan, dilemparkan kepada orang yang menzalimi. Itu hukuman, satu-satunya hukuman dalam soal qisas. Dalam soal qisas kita pun tak nak pada benda lain melainkan kita nak pada pahala dia kepada Allah. Baik. Kemudian dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, "Yakhlusul mu'minuna minan nar fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar fayuqassu li ba'dihim min ba'di مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا كذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه bimanzilihi kana fid dunya." Maksudnya hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dalam bab qisas al-mazalim. Orang yang beriman, yukhlasul mu'minuna minan nar, mereka diselamatkan daripada neraka. Bila sampai lepas daripada titian sirat, maka duduk lepas daripada neraka, tinggal orang yang mukmin. Jadi orang mukmin sama mukmin pun, Nabi SAW kata, "Fayuhbasuna ala qantaratin bainal jannati wan nar." Lalu mereka akan duduk di satu tempat antara syurga dan neraka. Fayuqassu li ba'dihim min ba'din mazalimu kanat bainahum fid dunya. Di situ sebahagian mereka akan dibalas mengikut kezaliman yang dilakukannya terhadap sebahagian yang lain di dunia. Jadi orang mukmin sama mukmin pun sebelum masuk pada syurga akan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Allah Ta'ala cabut perasaan benci daripada hati mukmin. Tapi macam mana Allah Ta'ala nak cabut? Proses yang disebut oleh Nabi SAW, iaitu ada juga kisah antara mukmin dengan mukmin, ahli syurga sama ahli syurga. Pasal apa? Nak masuk dalam syurga, clear semua. Yang tadi mungkin kita kata kisah yang antara ahli neraka dengan seluruh makhluk. Adanya kisah binatang, manusia, kafir, mukmin, semua. Itu kisah. Kemudian ada juga yang disebut sebagai antara ahli syurga dengan ahli syurga. Nak masuk syurga tu pun ada juga. Mungkin boleh jadi kalau yang Allah Ta'ala alam, kita pun tak boleh gambarkan secara detail. Cuma apa yang Nabi SAW sebut, ada berlaku kisah antara mukmin sebelum masuk syurga.
Di situ sebahagian mereka akan dibalas mengikut kezaliman yang dilakukannya terhadap sebahagian yang lain. Mukmin sama mukmin. Apabila mereka telah dibersihkan dan disucikan, barulah diizinkan kepada mereka untuk masuk ke dalam syurga. Untuk masuk ke dalam syurga. Jadi tanpa benda yang sekecil-kecil, hatta sama-sama orang mukmin pun, Allah Ta'ala akan kembalikan hak kepada Tuhannya pada hari akhirat. Mungkin pada itu hanyalah untuk keadilan semata-mata. Masa soal semua masuk syurga dah ni, lepas daripada mukmin, kata Nabi, yukhlasul mu'minuna minan nar. Orang mukmin dah lepas, semua lepas daripada neraka, nak masuk syurga. Allah Ta'ala dengan adilnya Allah, maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mereka dibalas kezaliman sesama mereka sehingga mereka dibersihkan, disucikan, barulah mereka dimasukkan ke dalam syurga. Kemudian sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi la ahaduhum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilihi kana fid dunya." Allahu akbar. Ini satu lafaz yang menarik. Demi jiwa Muhammad, nyawa Muhammad yang berada di tangan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang daripada kamu lebih kenal tempat dia di syurga lebih daripada dia kenal tempat dia di dunia. Dia kenal tempat dia di syurga lebih daripada dia kenal tempat dia di dunia. Kita kata macam mana? Tak pernah pergi, tapi bila masuk syurga, dia kenal tempat dia lebih daripada dia kenal rumah dia di dunia. Allah Ta'ala ada sediakan tempat bagi dia, dengan ada bidadari yang menunggu dia, dengan ada syurga tuan dia dah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana penghuni syurga, makhluk-makhluk Allah yang Allah Ta'ala cipta khusus untuk syurga, ghilman, budak-budak yang mengedarkan air dengan kaksan, dengan gelas-gelas daripada yatufu alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Bila tengok tu seperti permata yang berkilau-kilau, dijaga dengan bidadari. Semua tu diciptakan Allah khas untuk Tuhan dia, penghuni syurga tu. Jadi dia kenal rumah dia, dia kenal syurga dia lebih daripada dia kenal rumah dia. Sampai tempat dia. Yang ahli-ahli dia kenal. Yang kita dengar cerita-cerita orang saleh yang ada mimpi 3 hari lagi, tak tunggu 3 hari lagi. Ataupun bila Nabi SAW bila tanya tengok syurga ni siapa, dia boleh rakyat syurga ni fulan bin fulan, Tuhan dia fulan bin fulan. Maksud dah tentu, Allah Ta'ala dah tentu dalam kitab yang azal. Jadi kita kalau rumah kita ni, siapa di airport tu rasa alhamdulillah, siapa mesti ada. Balik Mekah, siapa, oh alhamdulillah, siapa kat kita. Walaupun 1 tahun pergi mana, tapi siapa di Malaysia, tak pun siapa Malaysia tahu lah kita nak balik rumah macam mana. Orang ahli syurga, dia tahu tempat dia dalam syurga lebih daripada dia kenal rumah dia di dunia. Allah. Jadi itu kisah yang berlaku pada hari akhirat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Jadi bacaan kita pada soal ini memberi satu semangat kepada kita untuk memperbanyakkan amalan sebelum daripada kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi dalam banyak-banyak perbekalan, suka cerita saya mengingatkan diri saya dan juga sidang Jumaat sekalian berkenaan dengan musim karnival amal salih yang Allah Ta'ala sediakan. Sale, mega sale.
Tak lama dah, dalam 11 hari dah, 11 hari. 11 hari kita tak ingat tak tahu, mungkin orang sini ingat tu. Kalau tak ingat tu, kita tolong ingatkan sesama kita. Ingatkan saudara mara kita, ingatkan jiran tetangga kita dengan hari-hari yang penting. Hari amalan sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 10 awal Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah. Tak lama dah. 11 hari. 10 hari sebelum Hari Raya Haji. 10 hari sebelum Hari Raya Haji. Kalau orang tanya hari ni berapa Dzulhijjah ni? Tak siapa lagi Dzulhijjah. Berapa Dzulqa'dah? Kita ingat tak. Berapa hari kita hari? Ini 18 pun tak, 18 Dzulqa'dah pun. Jadi baru 10 hari, 11 atau 12 hari lagi masuklah kita dalam bulan Dzulhijjah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Ma min ayyamin ahabbul a'mali ila Allah min hadhihi ayyam." Tidak ada hari-hari yang Allah Ta'ala suka amalan di dalamnya lebih daripada hari-hari ini, yakni ayyamul ashar, hari-hari 10. Hari 10 yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr. Demi fajar dan malam-malam yang 10. Bukan masuk malam, siang hari pun termasuk itu. Bila Nabi kata tidak ada hari yang Allah Ta'ala lebih suka nak dibandingkan dengan hari ini, tak ada. Secara itulah tak ada. Sehingga sahabat tanya, walal jihad fi sabilillah, hatta kalau nak banding dengan jihad di jalan Allah pun tak sama ke ya Rasulullah? Kata Nabi, walal jihad fi sabilillah, tak sama dengan jihad di jalan Allah. Melainkan seorang lelaki keluar di medan jihad, keluar dengan nyawanya, keluar dengan hartanya, kemudian dia tidak balik daripada medan tersebut dengan sesuatu. Harta dia pun tak dapat balik, nyawa dia pun tak dapat balik. Dia terkujur, gugur di medan syahid, maka tu baru boleh lebih daripada kelebihan 10 awal Dzulhijjah. Jadi kalau tu perumpamaan besar, sehingga Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin mentafsirkan hadis ni, kata bab fadlus siyami wa ghairihi fil ashril awail min Dzulhijjah. Bab pada menyatakan kelebihan berpuasa dan selainnya. Kenapa berpuasa dan selainnya? Bukan puasa saja sunat, lain-lain daripada puasa. Pasal Nabi sebut, ma min ayyamin al-amal ahabbu amal fi, tidak ada amalan disukai oleh Allah lebih daripada hari. Amalan secara itlaq, secara mutlaknya, semua amalan Allah Ta'ala suka berlaku pada hari itu. Lepas tu ada pendapat yang kata 10 awal Dzulhijjah, ada yang kata 10 akhir Ramadan. Tapi berdasarkan hadis tu, nak banding dengan 10 akhir Ramadan, hari 10 hari itu istimewa. 10 akhir Ramadan, sebab apa dia istimewa? Sebab ada satu je, malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar, Lailatul Qadar, duduk 1 hari lebih baik dari 1000 bulan, dan kedudukan dia duduk dalam 10 malam terakhir Ramadan. Kita buat 10 tu sebab nak 1 malam kan? Bukan nak 1 malam. Maksudnya Ramadan secara umumnya lebih dah. Cuma 10 akhir Ramadan, sebab apa kita gandakan usaha? Sebab kita nak cari 1 malam, malam Al-Qadar. Tapi 10 awal Dzulhijjah ni, Nabi kata tidak ada amalan yang Allah Ta'ala suka lebih daripada amalan pada 10 hari. Hatta jihad di jalan Allah. Maksud Ramadan kelebihan dia berkaitan dengan Lailatul Qadar. 10 awal Dzulhijjah itu 10 awal. Jadi perbanyakkanlah amalan. 10 awal. Amalan paling besar sekali ialah
pergi haji. Siapa yang boleh pergi lah, dah tak boleh pergi, macam mana daftar, saya daftar 2027 tak tahu bila tak boleh pergi. InsyaAllah mudah-mudahan tak awal sekali, tak cukup tu boleh pergi lah 2027. Ni ada jumpa kita nampak ada hajat nak pergi haji. Bila dia berangkat 20, InsyaAllah tak lama tu 4 hari lagi. Jadi ibadat yang paling utama ialah pergi ke Mekah. Duduk di Mekah 10 awal Zulhijjah, duduk Mekah. Allahu Akbar, di Ma'sar, Masjid Haram. Duduk pula hari 9 Zulhijjah, duduk pula di Arafah, tempat yang paling mustajab doa. Hari mustajab, tempat mustajab, ibadat mustajab, pada haji duduk situ. Allah Akbar, paling mustajab. Sebab tu kalau ada pergi Mekah ni kirim doa lah, kirim doa. Kita kena belajar fiqh doa. Orang kita doa dia nak ramai, panggil semua, cuma kita pakai doa. Betul lah. Tapi dalam hadis kita tahu apa yang Nabi SAW ajar. Kita tak cari bilangan yang banyak dalam berdoa, tapi kita cari siapa yang mustajab doa, kita dekat dia minta tolong doa. Kan kita cerita dah sebelum ni, cerita Uwais Al-Qarni, kat kita bahasanya Uwais Al-Qarni. Nabi sampai pesan akan datang kepada kamu seorang berasal dari Yaman, dari suku Qaran. Nama dia Uwais. Bila kamu jumpa dengan dia, minta dia doa. Nabi sudah cari orang mustajab doa, minta doanya. Bila sahabat Nabi SAW di perang Badar, Nabi tak panggil dulu sahabat, jom mari kita doa ramai-ramai nak lawan musuh. Kita pakai doa dulu sebelum kita pergi perang. Nabi SAW, pasal Nabi orang yang paling mustajab doa, masa Nabi doa. Bila Nabi wafat, pergi sahabat-sahabat Nabi pergi cari Abdullah bin Abbas, cari Sa'ad bin Abi Waqqas, orang-orang yang mustajab doa, minta dia orang doa pada kita. Dan zaman tu orang yang mustajab doa masyhur. Dan orang pergi cari dia, tolong doakan saya, tolong doakan saya. Pergi kat Juraij dan sebagainya, cari orang yang soleh mustajab doa. Kita panggil ramai-ramai. Fiqh kita lah yang berbeza. Kita panggil, jom kita pakai cari ramai-ramai. Mungkin ada dalam sahabat kita mustajab doa. Kita main tangkap muat macam tu, mudah-mudahan ada. Tapi Islam, sunnah Nabi, kita cari orang. Sebab tu antara orang yang kita tahu nak mustajab doa ialah orang nak pergi Mekah. Orang nak pergi Mekah, duduk di Masjidil Haram depan Kaabah, duduk pada Arafah hari 9 Zulhijjah. Nak kata apa lagi? Duduk dalam musafir. Dia adalah orang yang mustajab doa. Pergi kat dia, ya Syekh, anak mau nak get SPM atau betul ni. Bila lepas raya haji, maksudnya sebelum raya haji dia dah doa. Tolong doa kan. Itu cara kita nak minta doa yang sebenar. Cari doa orang yang mustajab. Cari doa, cari waktu mustajab. Bangun di sepertiga malam, cari waktu. Bukan cari orang, cari ramai-ramai ni. Dah cari waktu mustajab. Nabi dia kata ada waktu mustajab, cari waktu. Dalam Jumaat ada satu, kita tak tahu doa ada tak? 10 akhir, akhir malam, doa akhir malam, doa mustajab. Doa. Jadi orang cari orang yang mustajab doa, cari orang soleh dicari. Jadi ini fiqh kita berdoa. Jadi orang pergi ke haji itu, kita kirim doa banyak-banyak. Biar awak cek ni senarai. Haji sekian bulan, dia nak doa begini, ni doa begini. Dia kalau baca tu depan Kaabah ada senarai. Habis waktu ya, lega lah dia. Macam ada member saya tu, dia pergi melontar jamrah hari tasyrik 3. Kebetulan tahun
haji terakhir saya tu haji musim haji. Haji di tahun 2005. Musim haji hujan lebat. Betul lah saya kerja dengan travel. Buat duduk merontak. Atas lagi pada terowong IC. Atas lagi. Terowong IC itu jauh ya. Atas lagi daripada IC. Jauh. Hari ke-9, hari ke-10 inilah kita bawa jemaah ni, ada yang jalan kaki, ada yang teragak tu. Dah memang kena troli kursi roda. Sampai dekat sana Merontak untuk hari ke-10. Merontak untuk hari yang ke-10. Pertama Jamrah Aqabah. Hari ke-10 tu merontak Jamrah Aqabah. Hari ke-11, 12, 13 kita merontak 3 Jamrah. Pergi jalan jauh. Hari ke-10 tu balik pakai buka kaki belakang. Buka kaki belakang. Nak pergi hari ke-11 tu tak boleh dah. Hari ke-12 tak boleh juga. Akhir sekali buat gabung. Gabung ada pendapat yang kata boleh gabung bagi orang yang uzur. Lepas tu ada juga yang upah, bayar upah. Lepas tu bayar upah pula dapat yang kata boleh dihimpunkan lontaran. Jadi kita lontar boleh betul kalau kita wakil dia. Pasal semua ramai. Kita pula contohnya solat tu wakil 5 orang tu wakil. Dia lontar tu 5 orang. Lontar apa wakil banyak, jangan upah haji ya. Kalau upah haji solat tu ada upah 5 tak boleh. Tapi kalau melontar, ibadat melontar tak. Jadi dia pun ada senaras. Pergi 1 jamrah tu batu kita sekira banyak. Dan 1 jamrah 7 biji. Wakil pula 45 orang. 1 jamrah tu dia kena lontar tu berapa? Kalau 5 orang 35. 1 jamrah. Jamrah yang kedua 35 lagi. Jamrah yang ketiga 35. Tu dah 105. Tu dia buat untuk sehari. Dia pula himpun hari pula. Hari tambah 11, 12 tu buat dia hari 13 dah. Oh, checklist senaran begini duduk tepi baca. Penuh senaran. Jadi kalau gini nak kirim. Tapi kalau kirim orang biar orang pergi tepi senaran. Nak dia kita kirimkan dong. Itu paling mustajab. Jadi ibadat yang paling utama 10 awal Zulhijjah ya. Kalau boleh pergi haji lah. Kemudian puasa. Puasa pun digalakkan kita. Tidak sampai puasa 10 hari dan tapi nak banyak puasa tak ada masalah. Sebab puasa ada satu sebahagian daripada amal soleh. Dan kemuncaknya ialah pada 9 Zulhijjah, hari Arafah. Hari Arafah 9 Zulhijjah. Puasa hari 9 Zulhijjah, hari Arafah. Dan kita dah sebut pada Arafah, sebut dalam kita puasa 9 Zulhijjah, yang mana Allah Subhanahu wa taala Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku harap dia menghapuskan dosa tahun sebelumnya dan tahun selepas. Jadi 2 tahun lah. Bukan tahun sebelumnya dan tahun selepasnya. Tahun sekali ni tidak. Jadi apa kes tahun sekali ni? Ya. Tahun sebelumnya tu pasal kan Zulhijjah ni bulan 12 lah. Zulhijjah ni bulan Islam bulan 12. Jadi tahun sebelumnya tu maksudnya tahun tu lah pasal tahun sebelumnya, tahun kemudian tahun akan datang. Jadi berpuasa. Kemudian banyak juga kalau ada yang ada ibadat korban, maka berkorban. Itu digalakkan juga berkorban. Dan kalau boleh kita sembelih. Itu salah satu ibadat. Sembelih adalah ibadat. Kita menyembelih binatang ibadat, merupakan Allah itu ibadat. Kalau kita berani ambil pisau, pergi cari pisau mahal, sebilah tu dekat 100, tak apa. Kalau beli pisau sayur ni sembelih, kita mahal, tak terpilih. Sembelih tu adalah ibadat. Kalau ada, bagi tafadhal. Kemudian ibadat-ibadat lain, baca Quran, bertaubat, tahmid, tahlil, takbir, kemudian bertakbir pada hari raya,
Selepas daripada hari raya tu, hari Tasyrik pula kita panjangkan lagi takbir kita. Semuanya sudah ada dalam, kita dah bincangkan sebelum daripada ni. Saya memperingatkan dengan kedatangan 10 hari itu. Memperingatkan dengan kedatangan 10 hari itu, dia adalah satu hari-hari yang besar, karnival yang Allah Subhanahu Wa Taala suka kita beramal di dalam. Maka teguhkanlah diri, perkuatkanlah usaha untuk sama-sama kita menghidupkan hari-hari 10 awal Dzulhijjah dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita diberi rahmat dan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghidupkan sesuatu yang ditinggalkan dalam masyarakat hari ini, menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasanya sekadar itulah dulu perkongsian kita pada malam ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang tidak baik dari manusia sendiri. Aku qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.